Jadi tajuk yang diberi pada hamba pada hari ini dah hakunatam ataupun kita nak cara masalah akhlak-akhlak Islam. Nah, akhlak Islam ataupun dah dikatakan dah perangai-perangai di dalam Islam kita ni kita kena tengok di mana. Dah daripada meriak kita akhlak, tak kira lah akhlak daripada yang atas dengan siapa ke bawah, hak bawah siapa ke atas. Jadi manusia kita ni nak menghargai, manusia ni kita nak ada punkah, nak ada nilaian. Apabila seorang itu ada akhlak, ada apa? Meriak. Orang panggil akhlak sebagai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda katanya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda katanya, "Innama bu'ithtu." Sesungguh dibangkit akan daku. Nabi kita lahir mari ke dunia ni berapa dah lama ni? Berapa lama adik-adik kita semua ni pelajar-pelajar? Nabi kita nama gapo? Apa nak tanya adik-adik pelajar? Nabi kita nama gapo? Nama gapo dia? Muhammad anak bagi Abdullah. Lepas tu Nabi kita lahir di mana adik-adik semua? Di Mekah ke di Madinah? Nabi kita beranak mana? Mekah. Nabi beranak di Mekah, wafat mati Nabi di mana? Wafat Nabi dan mati Nabi di mana adik-adik semua? Di Madinatul Munawwarah. Ibu bapa dan para guru semua kita kena isi. Jadi kita pertama sekali nak timbul ke sening ni. Dan kita Allah Ta'ala nak beri ganjar. Allah Ta'ala nak beri kita saat itu kelebihan. Apabila kita kasih ke Allah dan kasih ke Rasul. Dan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya, wa may yuti'illah, siapa taat ke Allah. Orang ni dia taat ke Allah, dia taat kepada Tuhan, dia patuh pada Tuhan, dia semaya. Makna taat pada Allah kita buat dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita gapo dia ibu-ibu dan ayah, yakni Tuhan suruh kita jaga semaya. Tuhan suruh kita jagakan puasa. Tuhan suruh kita jagakan zakat. Tuhan suruh jagakan kita tahajud. Ini daripada orang-orang yang mentaati kepada Allah. Bukan kata taat kita semata duk bibir mulut percaya Tuhan, percaya. Tuhan mu nama apa? Nama Allah. Seorang ke berapa? Kedua kita ya so. Tapi keadaan anggota kita ni tak ada. Tak ada semua ke Allah. Lidah kita tak ada zikrillah. Pagi-pagi tak ada kata subhanallah. Pagi-pagi tak ada kata la ilaha illallah. Pagi-pagi tak ada kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini arti kata kita bukan taat, bibir mulut saja. Ibu bapa orang yang taat kepada Allah dalam hari-hari yang tak tinggal pada 7 perkara ibu bapa. Amo kecek dah sehari 2 hari ni. Orang yang taat pada Allah yang nak buat gapo, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ibu bapa. Orang buat amal bismillahirrahmanirrahim 21 kali adik-adik semua. Ibu bapa dan adik-adik pelajar semua, kalau kita buat amal nah, sehari-hari 21. Ni bapa nak royak pada adik 21 nah, nak tidur ke nak buat gapo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim belum nak tidur. Ataupun pagi pas subuh kita buat amal 21 kali bismillah. Baca wikna lah. Bukan bismillah tak. Baca mula. Bismillahirrahmanirrahim. Patu bukan bismillahirrahmanirrahim pun tak. Baca wikna. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Ada kok mana cukup 21 kali. Baca mula bismillahirrahmanirrahim. Ingat dalam hati dengan nama Allah yang amat barah, yang amat pengasihan ni akan hamba yang beriman di dalam syurga, di dalam akhirat. Baca mula. Ingat anggo ni hanya ni. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah, yang amat pengasihan ni pada hamba yang mukmin. Kita baca 21 kali. Sama dia siapa dia baca bismillah 21 kali, Allah Ta'ala wilpah pertamanya bala kat apa? Yakni bala terkejut. Tak kena nyakit kejut lah tidur ibu apa. Dah. Tak kena nyakit kejut lah tidur. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala takwi kita apa dia? Takwi jatuh kita tu bala yang terbesar. Yang tiga, kita tak mati dalam keadaan lemah. Lemah tak ni tu Allah Taala tak bagi pada kita. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala will lepaskan bala petaka tengah jalan kita nak kereta nak mutu, Allah Taala will lepas pada kita. Kemudian orang yang taat kepada Allah, kita jaga semaya. Semaya kita lagu mana dah kita semaya tu? Cara kita usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin dah. Ataupun kita semaya subuh saat ni usalli fardhu subhi raka'ataini. Ni kita buat week normal. Lepas pada tu kita orang yang taat pada Allah wa Rasul dan taat pada Rasul. Orang patuh Tuhan, taat pada Tuhan dan patuh kepada Rasul. Orang ni dikatakan faulaika ma'al ladzina an'ama 'ala Allah wa ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang ni dia boleh duduk dengan sekali para nabi dan pula para sadiqin, para syuhada, para sadiqin dan para salih. Orang mana taat kepada Allah ibu bapa, semua pok kita nak syurga tak ni? Kita nak syurga tak pok kita ni? Nak tanya nak tak syurga? Nak tak adik-adik syurga? Nak. Lepas tu nak tak kena neraka? Tak say. Pada tak say tu kita nak buat baik mana? Tak tambah naik, kita tak say pada neraka, kita nak pada sawan. Yalah ni kita duduk sini dia ni. Ni kita duduk dulu, kita duduk mari alam arwah. Kita mari apa alam dah. Dulu kita duduk alam arwah. Lepas pada alam arwah kita mari duduk alam perut ibu kita 9 bulan, 10 bulan. Lepas pada alam perut kita mari duduk alam dunia. Alam tiga kita duduk ni. Alam yang tiga alam dunia. Kama di alam dunia ni lah yang kita nak cocok tani, nak buat amal ibadat, nak semaya, nak zikir, nak buat kat sini. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya alam dunia ni ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cocok tani untuk bekalan makan akhirat. Siapa dia nak makan akhirat tu banyak, siapa dia akhirat dia nak habuai banyak, balasai banyak, syurga dia tinggi. Syurga dia tu molek, syurga dia saat ni jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul khuldi, jannatul adni. Maka di dunia dia kena buat. Kita mula-mula sekali kita kena jaga kita kasih ke Allah dan taat pada Allah, kasih ke Rasul, taat pada Rasul, maka kita dapat masuk syurga sekali dengan puak-puak Nabi dan para sadiqin dan syuhada as-salihin. Ibu bapa dan adik-adik dan guru-guru yang dihormati sekalian, kita nak klik kepada akhirat, setiap orang nak klik akhirat. Tak ada siapa dia seorang pun sini ni. Semua kena mati. Nah, belum pada kita mati dah. Nabi kita sendiri pun mati, para sahabat pun mati, para tabi'in pun mati. Kita satu hari pun kena mati. Sebab itulah kita di hari ini kita kena jaga akhlak kita. Nabi kata dah, orang mana akhlak dia buruk, maka akhirat esok banyak dipersoalan. Patut orang akhlak buruk, orang tak kenal dia. Orang akhlak Rasulullah, orang ni banyak orang kenal walaupun dia susah. Walaupun dia sesak, tapi dia pakai akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah lagu mana ibu bapa? Adik-adik semua. Akhlak Rasulullah apabila dia temu dengan orang, dia kata nak Assalamualaikum. Ni akhlak Rasulullah ni. Pas kita jumpa sama kita, "Oi, pergi mana oi? Motang dak gini." Ni akhlak siapa dia? Apabila jumpa orang itu, "Weh, memang kana? Kau nak pergi ke dasar. Wak apa? Wak kau tu ni." Tak ada Assalamualaikum warahmatullah. Amun ayatnya, siapa dia nak wi murah rezeki, dia kena wi salat, wi cukup satu hari tu 25 kali kuih puasa. Patut ada orang tanya wi salat baik mana apa? Assalamualaikum. Pagi jawab di Waalaikumsalam. Ya Assalamualaikum waalaikum. Bukanlah kutu, bukan ya wi salat dia jawab diri, kita kena wi salat ke orang. Siapa dia nak wi murah rezeki, hidup dia tu nak wi mudah, hidup dia nak wi berjaya dalam niaga, kurang suk dalam sehari kita jumpa dengan manusia, Assalamualaikum. Dia mau jawab kita, Waalaikumsalam. Selamat tak kamu dan pula selamat bagi kita. Dia mau jawab, Waalaikumsalam, di atas kamu selamat dan kesejahteraan. Lepas tu dia mau doa kita 25 kali. Kita doa kita mau 25 kali. InsyaAllah hidup bagi kita tu murah rezeki. Tak payah ni buat apa.
Benda rezeki atas dunia ni bukan payah, tapi kita hidup tu kena kasih ke Allah dan kasih ke Rasul dan taat pada Allah dan taat pada Rasul. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, buat dengan cara Nabi SAW. InsyaAllah kita selamat. Rezeki dunia bukan payah buat apa. Tak kena ke tak kena muamalah. Kita kadang-kadang nampak orang tersok dan kita pandai hina dia. Ni bukan akhlak Nabi ni. Orang tepi mah kita tu ya tu susah, anak ramah dah. Anak dia yak beriuk deh. Tak ada cahak dia pakai baju pun dia tak ada pakai baju pun ada. Kita pandai hina kepada keluarga dia. Sebab apa? Kita kaya lebih pada dia, kita seni, kita pandai hina kepada keluarga tepi mah kita. Lepas tu Nabi katanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Nabi katanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman dengan Allah, dia sakta dengan Allah, dia sakta dengan hari kiamat, dia percaya dengan Allah, percaya dengan hari kiamat, falyukrim dhaifahu ataupun falyukrim jarahu. Dia memelia kepada jiran dia tepi rumah dia. Misalnya kita tengok ke tepi rumah kita tu orang sesuai. Anak ramai, makan tak cukup, detik tak detik, boleh ngaji tak boleh ngaji. Kita pakat dah hina dia, pakat dah jinjak dia. Ini kita bukan daripada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita tak termasuk dalam orang beriman dengan Allah, orang sakta dengan Allah. Kalau kata kita buat hina. Ibu bapa, Nabi kata dah, innama bu'istu, sesungguh dibangkit aku, dikeluar aku mari pada alam dunia ni li utammima makarimal akhlaq, supaya aku nak mesempurnakan akhlak-akhlak, maraya ataupun perangai-perangai yang terbaik. Perangai Nabi tak hina orang. Perangai Nabi tak buat berjatuh orang. Perangai Nabi tak tengok orang hujung mata. Nabi tengok penuh dengan mata. Kita apabila orang susah dah kita mula tengok hujung mata, tengok buat tak cerak, tengok buat paling itik bahasa-bahasa. Ni bukan perangai Rasulullah. Ni bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah tak kira yang tinggi, tak kira yang genah, tak kira budak, tak kira yang tua, tak kira yang sesak, tak kira kaya. Nabi sumpah belakang muamalah masuk campur. Ibu apa? Siapa ia pangkat akhlak Rasulullah, orang ni berjaya. Siapa dia pakai perangai Rasulullah, orang ni orang panggil duduk di dunia ni sempurna dan selamat, murah rezeki, dan dia akan bersekali dengan para nabi dan para anbiya, para syuhada, para awliya, para salih di dalam syurga. Contoh kalah dalam syurga isa ibu apa? Hak Tuhan katanya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Ni Tuhan kata siap dah. Orang mana duduk atas dunia, dia jaga titah Allah. Ya duduk atas dunia, ya jagakan perintah Allah. Ya semaya tak tinggal, ya puasa tak tinggal. Buat baik dengan jiran-jiran di tepi rumah dia. Jiran tak ada makan, ya halakkan makan ni. Jiran tak ada duit, ya tolongkan duit. Maka orang ni Allah Ta'ala kata nak, jazaa'uhum inda rabbihim, balasan mereka itu di sisi Tuhan. Jannatu adnin, syurga adnin. Kama di surga adnin tajri min tahtihal anhar. Kita dengar belakang dah. Syurga mahligai yang besar. Patu rendeng dengan pokok-pokok kayu. Dan kebun-kebun daripada syurga tu penuh dengan kebun-kebun syurga, dengan pokok kayu syurga. Patu duk mengalir di bawah syurga kita tu pak sungai. Syurga kita ni sebab apa panggil jannah? Bahasa Arab panggil basati. Apa basati? Kebun-kebun yang diendek akan dia dengan pokok kayu. Tengok kita mau sekolah tanam pokok kayu sebab apa ni? Sebab apa tanam pokok kayu? Sebab nak keteduh Nak teduh kan ni? Ni kongkru semua nak parung-parung tanam pokok kayu nak gapo? Dek. Nak teduh. Nak pada bayang ni. Tak kan? Sebab tu tengok akak duk wah teduh Syurga esok kalau kita kata lepas maya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuhan akan jadi selalu di syurga kita esok satu pokok kayu. Kita kata hari ni tumbuh lalu di syurga kita. Kita ada nak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Tuhan akan tumbuh lalu dah. Gawa pokok kayu di dalam syurga kita. Makna kata kita duk tani atas dunia ni. Kita tani atas dunia. Kita tani satu hari kita baca berapa? Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Maka Tuhan tumbuhkan di syurga kita 33 batang daripada pokok kayu. Besar tak besar dia. Kuda saat ni tu nak. Kita nak kuda seolahnya ratih ataupun kita nak kuda prop 500 tahun kuda lari derah tak lepas lagi daripada satu bayang pokok kayu. Benar ni tak bahaya. Nabi kata kalimatani khafifatan thaqilatani fil mizan. Dua kalimah yang mudah ya. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Adapun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dua kelima, dua perkataan, dua kampung yang ringan, yang mudah. Tapi Allah Ta'ala akan jadikan satu pokok. Kita kata sekali Tuhan tumbuh di syurga tu satu pokok kayu yang besar. Lepas tu kalau kuda lari 500 tahun tu tak lepas lagi. Dah tak lepas daripada bayang ni. Lepas tu ibu bapa kita nak syurga belakang. Lepas tu kita nak pada syurga. Lepas tu bawah syurga tu ada mengalirkan air sungai. Air sungai tu di bawah tu dah. Air sungai saat ni tu yang besar. Yang amat besar. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai air jernih. Lepas tu satu hari apabila orang beriman yang berakhlak Rasulullah. Rasulullah tahu mana ni? Amo nak contohnya ketika peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni orang lapar. Apa-apa biasa pergi Madinah. Parit tu 5 kilo likung Madinah. Ketika orang Arab Quraisy dengan kafir Yahudi dan pula kafir Arab lain lagi nak perang dengan orang-orang beriman. Tapi nak ayat kata Nabi kita ni berjuru. Akhlak Nabi kita ni molek. Akhlak Nabi kita ni baik. Ia tak buat hina pada sahabat. Ia tak buat nyanyi pada sahabat sama sekali. Hari duk galikan parit di Madinah tu. Khandaq tu. 5 kilo ibu bapa. Batu aja. Kalau kita pergi Madinah kita tahu tak bukit Madinah Mekah ni batu je. Pas sahabat-sahabat saat ni tu royak Rasulullah dah mai akib perut. Ada ikat batu 2 teh. Di perut sahabat. Ya Rasulullah, amba lapar Rasulullah. Lapar. Di perut sahabat ni ada ikat batu 2 teh kerana lapar, kerana jual, kerana lapar. Bersangat tak lapar, panas lagi, udara panas, air tak ada, makanan tak ada. Mari joyak Rasulullah, mari khabar Rasulullah, mari berita Rasulullah. Ya Rasulullah, amba lapar Rasulullah. Akik kai baju dia, akik baju, tunjuk Rasulullah. Di perut dia ada ikat batu 2 butir, takut kapit. Takut dia takut kapit, makanan tak ada. Sebab dia perapak perut dia tu. Supaya kita dah lapar, tak ada makan ni, kita ambil berari gapo, kita ikat with mak. Takut kapok kita kikir perut kita. Maka sahabat seorang ni mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, amba lapar. Amba lapar, hiu dah. Lepas tu masa tu, dia payah makan ni. Dah. Lepas tu Rasulullah tanya sahabat, dia ada tik makan ni weh. Siapa dia ada tik mau siapa dia. Tengah sahabat klik tanya isteri mereka, tanya bini mereka, ada tak sisimu makan ni? Ada ke tak khubzun, ada ke tak roti, ada ke tak makan ni lain? Jawab bini kata, tak ada ya Rasulullah. Tak ada. Roti pecah-pecah, tak ada. Nak cicah dengan cuka, tak ada. Rasulullah tanya lagi. Rasulullah apabila sahabat akikkan perut, dia ada batu 2 butir. Sahabat dah akik batu, dah ada batu 2 butir. Nabi pun akik di perut, dia ada batu 3 butir. Lapar juga. Nabi SAW lapar juga. Hiu juga. Sumpah dengan sahabat. Lapar Rasulullah. Kemudian Rasulullah saat itu tanya mari. Kemudian sahabat tu lapar air doa. Nabi pun ambil satu batik. Nah satu batik. Batik batik. Daripada satu bukit kau batik. Orang panggil batik ni supaya kita terbekas air lah. Ada besar lebih kurang satu. Nabi kata mumik wa air is bekah padaku ya sahabat. Sahabat lapar air belakang duduk kanan, duduk gali batu. Lepuk batu lagi, kerah lagi deh. Takut tak masuk. Kamu dia sahabat tu ya Rasulullah. Amba tak nak catur, Rasul tak masuk batu ni kerah. Rasulullah pun mari pak saat itu ambil cok. Rasulullah kata nak, Bismillah, Allahu Akbar. Rasulullah cakur sendiri. Ini nak jatuh sifat Rasulullah. Apabila sahabat tak kuasa nak cakur batu, tak ubik, tak pecah, tak pergi. Rasulullah sendiri sanggup main cakurkan batu itu. Kata nak, Bismillah,
Allahu Akbar. Maka batu tu pecah jadi 4 tubik cahaya, 4 cahaya. Kanan, kiri, depan, belakang. Di batu tu hak naik mana sahabat cakur tak pecah, Rasulullah mari pecah sendiri, cakur sendiri, maka pecah 4 tubik cahaya 4 cabai. Ni Rasulullah tak, ni satu cahaya pergi kepada Syam, ni satu cahaya pergi pada masjid rumah kita. Ni mana? Ketika Khandaq 1440 tahun Nenpan sirai sisip pi dah. Hak Rasulullah cakur tanah, cakur batu, pecah 4 tubik 4 cahaya. Rasulullah ke satu cahaya pergi kepada maghrib, pergi pada sebelah balik jatuh, sebelah balik orang panggil barat. Dan pula satu lagi cahaya ni pergi kepada masyrik, belah naik. Mak kita ni. Dulu mak kita tak ada Islam. Kita tahu tak kita asal bukan Islam, kita daripada Hindu, kita daripada orang-orang Hindu asal. Kita nak tahu sebab apa mak kita raya kulit dah. Sebab apa mak kita ada mokyong, sebab apa mak kita ada dika, sebab apa mak kita ada silat. Sebab tu nenek kita asal bukan Islam. Bukan Islam, sebab tu orang panggil budaya ini. Pak Penny pesen ni ada lagi mak kita. Tapi tak banyak anu dah lah ni. Tapi ada setengah tepat dah main raya kulit lagi. Setengah tepat ada main mokyong ada, tapi tak banyak. Tapi nak royak kata taqalid ni ataupun budayaan ni belum Islam sampai ke sini sebelum daripada Syekh Sa'id Hadramah orang Yamin mai dakwah pak kita, orang kita duk main macam ni. Orang kita belum Islam. Lepas tu Nabi cakurkan batu tubik 4 cahaya situ, 4 cabang, satu pergi kepada maghrib, tengah daripada cahaya mari ke rumah kita. Sebab itulah orang panggil Islam masuk pak kita, berwujud pak kita berapa tahun dah? Ibu bapa. Dah berapa tahun dah masalahnya dah. Islam masuk tempat kita ni berapa tahun dah? Dah. Boleh katanya dah. Kerana pika selak habis ubat. Ubat habis ni. Tengah duk nak angin molek. Tengah duk nak angin molek dah. Deh. Kamade Islam saat ni tu yang marinya dah asal daripada orang-orang Arab mai dakwah partai kita 800 tahun lebih dah Islam masuk pak kita ni. Islam sudah berwujud. Agama Islam sudah berwujud tempat kita 800 tahun lebih. 800 pi kuala. Islam sudah berwujud dengan melalui orang-orang Arab daripada Yaman mari dakwah pada kita secara tijarah, secara perniagaan. Pada demo ni bawa ke apa? Demo ni tak ada mari perang. Ya mari turun mai Indonesia dia tak ada perang. Ya turun mari Malaysia dia tak ada perang. Ya turun mai tani kita tak ada perang. Tapi ya turun secara berniaga. Tapi dengan secara berniaga ni dia bawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguh ada bagi kamu pada rasul kamu ni uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik. Kita ibu bapa dan kungkru semua, kalau kita nak anak-anak kita ni berjuru, nak anak-anak belajar kita ni baik, kita kena ambil cara Rasulullah. Kita ngajar mereka minum air. Rasulullah minum air baca ke apa? Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah. Ni ibu bapa dan kru semua. Ajar anak-anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Rasulullah minum ke anak ibu bapa. Ni akhlak Rasulullah ni. Yang minum mula-mula setengah. Yang minum, mau nak minum tengoklah. Yang minum setengah mula-mula. Lepas tu yang minum pula trik dua tegak. Adik-adik perhati. Cara minum, bukan minum pak supaya dengan itik minum dak dek. Lepas tu minum tak boleh nyawa oleh air. Rasulullah yang minum mula-mula Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah. Lepas tu kalau kita nak tawar racun, nak tawar benda tak oleh, dengan kungkru semua. Ibu bapa semua, kalau kita tak sebi kena racun, tak boleh kena benda-benda dalam macam ni, belum pada kita nak minum, baca selawat 3 kali.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa dia tak sewi kena bagai sihir, tak wi kena racun, tak wi kena menyok mati bunuh, tak wi kena bagai-bagai tak molek dalam demo boleh makan ni. Kita baca belum pada kita nak minum, baca lu bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' wa huwas samiul alim 3 kali. Baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 3 kali cukup. Kalau siapa dia buat amal lagu ni, dia mampu gapo dalam makan ni ya, Tuhan tak wikna. Tuhan wi babat, Tuhan wi lepas daripada deki nak sihir semua. Lepas tu kerana apa royak Nabi minum lah setengah, lepas tu Nabi minum 2 setengah, lepas tu Nabi minum banyak, gok trip 3. Lepas tu Nabi tu dia tak nyawa dalam air. Kerana apa Nabi tak nyawa dalam air? Kerana nyawa kita ni ada hak tak molek, ada hak molek. Lek kani nyawa hak kru-kru tahu apa? Oksigen. Lek kiri ni nyawa carbon dioxide. Racun. Sebab tu Nabi tak nyawa dalam minum ni. Kerana udara dalam tubuh kita ni dia tubik 2. Sebab tu lubang hidung dia tiksa. Adik-adik lubang hidung dia tik sebelah. Hidung sama dia sebelah adik. Hidung 2 lakar ni. Kerana tubuh badan kita akan ketika kita serok masuk tu nafas yang terbaik. Apabila yang masuk dalam tubuh kita, ia duk kerja, tubuh badan kita duk kerja, ayawak kita duk kerja, ia akan hantar tubik tu udara 2. Yang pertama udara oksigen, oksigen. Yang kedua carbon dioxide. Sebab tu Nabi tak minum air tu nyawa di dalam ni. Makan tak boleh nyawa dalam makan ni, dalam minum air pun Tuhan nak kau Nabi pula. Kerana takut beripungkan masalah nyawa hak molek, nyawa tak molek, takut jadi racun makan ni. Amo nak misal kau ni, supaya lalak. Kemarin kita tengok dalam hadis Bulughul Maram, lalak kan? Apabila lalak yetik lah kau nasi kita yetik lah kan? Air kita lalak. Malang yung ada, kita tahu malang wan dia mai potik air kita. Yang gilik lakai jambe. Okay. Deh. Lepas tu malang wan tu, orang panggil lalak tu. Apabila ia mari di pak air kita, ia cuik pak air kita. Lepas tu kalau ia hala sebelah kaki, Nabi kata mu tergelai kalau lalak wi masuk dalam air tu penuh tubuh dia. Kaki 2 belah wi turun dalam tu belakang. Kenapa? Di kaki lalak ada racun sebelah, penawar sebelah. Sebab tu Nabi kata apabila ia mari tek dah makan nemu, apabila ia mari duk makan nemu, mu kena tekan dia turun le air bu, sebelah 12 seekor tu masuk le air lu dah. Kenapa? Apabila kaki bagi lalak, ia ada racun sebelah, ada penawar sebelah. Apabila dia anak makan ni kita, menghijab makan ni kita selai dia semua tu dah. Suti tubuh badan kerana racun dengan penawar sama banyak dia tak jadi racun. Ibu bapa yang dirahmati adik-adik pelajar semua dah. Ni cara Rasulullah minum molek dah, minum molek. Lepas tu makan tu niat Allah Ta'ala kena. Ni cara Rasulullah, niat ke apa makan ni kita nak lebih pahala, tak kan? Niat kata aku makan tengah hari ni nak pergi kagah mengajar budak-budak ni. Kalau untuk guru, kalau pun kru. Lepas tu kalau budak-budak ni makan tak aku niat kata apa makan ni? Makan ni nak pergi gagah mengaji, gagah semaya. Lepas tu kalau kita orang tua kampung kus makan ni, aku makan buat apa? Makan nak pergi gagahnya buat amal ibadat dengan Allah Ta'ala. Maka kita boleh pahala. Tapi kalau kita makan semata-mata makan tak ada cara Rasulullah, makan semata makan. Kan mau makan? Makan lapar. Makan kerana apa? Perut hiu. Makan kerana tu ya? Makan kerana lapar. Pas tak ada niat kau anak, dah makan lapar. Makan si kapur kita di tu panggil 3 roti, makan apa? Lapar. Perut hiu, tak ada makan kerana tu. Mau makan apa ni nasi kapur bagi tak di tupak panggil steak. Lepas tu pun apa? Orang panggil cik mik sute. Lepas tu tupak bakar steak. Makan apa? Makan kerana nak buat amal ibadat dengan Allah, nak semaya isyraq, nak semaya duha. Lepas tu nak baca Quran. Kalau jatuh nak pergi kerja cari nafkah. Niat kerana tu. Maka makan dia tu ia jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak di kita belakang ibu apa.
Lepas tu amo nak baca satu hadis daripada Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahasanya Nabi sebedanya, iza aradallahu ta'ala an yudkhilal mu'minina al-jannata, apabila Allah Ta'ala nak masuk orang mukmin dalam syurga. Syurga tak ada suk dari apa. Syurga luah ke tak luah? Halu-halu syurga 10 kali dunia kita duduk ni. Dunia kita duduk ni buat umur besar loh. Tak cakap dah umur habis 7 juta 10 juta. Wasal luah bidi dah. Tapi syurga kita ya Allah Ta'ala jadi pada kita akhirat Isa, sekurang-kurang syurga, sehalu-halu syurga 10 kali dunia. Syurga paling halu yang terjadi bagi orang imi ku esok tu. Orang ni imi yang besar biji zarah. Kalau kita tengok kok pintu nate waktu pukul 7 tak tiba apa. Nampak sepuluh kabut dah. Halu. Imi ada satu tak lain dalam hati kita. Imi ada satu ya. Dalam diri kita ada mithqalu zarratin, ada seumpama biji sawi imi dalam hati. Lepas tu kita mati tu orang panggil nak masuk neraka dulu. Tuhan bakar kita dalam neraka. Habis dosa kita baru Allah Ta'ala akak kita pada neraka. Wagi minum kolai kausar, mani kolai kausar. Lepas tu Tuhan kita tu 10 kali syurga. Syurga 10 kali dunia. Makna syurga yang paling kecil sekali, paling halus sekali, tapi 10 kali dunia. Sebab Tuhan firman di dalam Al-Quran kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Tuhan kata wasari'u, hendak bersegeralah kamu, hendak bergaduhlah kamu, cepat-cepatlah kamu ila maghfiratin, minta ampunlah daripada Tuhan kamu. Ibu bapa, adik-adik kita semua dan guru-guru semua, kalau kita tahu dah kata kita ada silap, kita tahu dah kata kita ada salah dengan Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat dengan Allah. Ibu bapa, kalau kita sani tu mati, kita keadaan berdosa ni, kita tersesat. Ketika kita duduk dalam kubur banyak ada Arab ni mati 10 tahun dah, tapi tubuh tak hancur. Hak tu bet dalam klik sehari dua ni. Orang Arab tuai duk jangok-jangok demo gali kubur, tuai duk cahaya muka manis, orang duk hidup. Amalan apa dia? Golek kenya orang mati, apabila sampai 7 hari ya pecah bila. Mata-mata ya pecah, telinga pecah, daging-daging tubuh dia pecah, makan diulak habis dah masa seminggu. Sebab tu masa 3 hari boleh lagi kita nak semaya mayat di atas kubur. Sebab tu di dalam fiqh kata, apabila seorang itu mati mayyitun, seorang mati di tanah, boleh kita semaya di atas kubur hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari kenih, hari 7. Lepas pada 7 hari tak boleh dah semaya di atas kubur. Kenapa? Karena mayat dia, jenazah dia sudah dihancurkan, sudah dimakankan oleh tanah dan ulat-ulat. Tapi orang Arab ni 10 tahun. Hak 100 tahun tak ada main kecil dah. 10 tahun. Dia mau gali nak buh mayat lain. Lepas tu gali kita pengen mayat ni, mayat duk manis-manis. Tubuh tak ada hancur, tak ada kena makan oleh ulat dan tanah-tanah. Ini amalan gapo ibu apa? Ya ada amalan kelebihan dia tu. Ada kelebihan dia. Kadang-kadang ya wa amal surah Tabah. Tabarakallazi mulkuhu ala kulli syai'in qadir. Kalau kita pergi ke akhirat Isa, kita tak sebih hancur tubuh badan kita pakai atas dunia dah. Kamari kita guna dengan tubuh badan ni juga dunia, akhirat tubuh badan ni juga. Maka kita beramal setiap malam tabarakallazi mulkuhu ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah tubuh badan kita tak dimakan di tanah dan pula diulat. Kemudian dah Allah Taala apabila dia nak masuk orang mukmin al jannata akan syurga, ya ba'asu ilaihim malakan. Allah Taala akan menyuruh, Allah Taala akan membangkit kepada orang mukmin satu malaikat. Malaikat itu kenal tak malaikat? Malaikat ni satu hamba Allah Ta'ala, la ya'sunallah abada. Mereka tak pernah deraka tu. Tak apa Pak Ita. Pak Ita hari ni pagi berimim, setiap hari deraka boleh adik. Pak Ita ni pagi ni mai dengar bapa ceramah. Setiap hari kau muda-muda masuk dalam nun boleh adik.
Bapak kita kadang-kadang tiap hari duk pelaga tah bang moreh, pakak duk beripung tah gereh, lepas tu pakak duk mengata kok gereh. Boleh pagi ni berimeh, pagi ni percaya dengan Allah, tapi tiap hari pakak beripung tah gereh. Tok laki mulah dah, tok laki ko Allah. Handsome lah tok laki tu. Kamu, aku tak jadi apa aku tak jadi lah sono. Tak lagi rasa. Napah pun tak bui, kasih saya pun tak ada, anak pun tak cara. Anak nak pergi sekolah minta buku tu, tak lagi hijau malah. Dak kan gua dapat jamu tu, pada orang toto curi beli ya. Tak ada tewah boleh beli. Buat kelek toto takut bini mengepeh. Lepas tu pergi beli toto tau ni boleh hadiah ni, dak beli ya. Ha ni. Buat kita pagi ni beriman pada Allah dengan bapa ceramah. Tak kare gua tahu nak jadi. Dah, hani jatuh berubah. Kita ni dalam berdosa, lepas tu dalam berdosa kita ni, kita kena bercepat-cepat kita minta ampun dengan Allah, jangan duk tunggu. Sebab apabila kita salah dengan Allah Ta'ala dah, malaikat ni Rocky Atik, duk nak kita ni. Ni Rocky duk ni. Koring kita lek kane, Rocky. Koring kita belah kiri, nama apa? Saing kita semua, kita gimana? Gi Sewing pun ada Rocky dan Atik. Gi pada mana? Gi pada Sentram ada Rocky dan Atik. Gi ke jalan duk bawah-bawah raya Rocky Atik dah kan kita semua. Koring kita bersama dengan kita. Kita duduk sini. Koring kita ada Rocky Atik tanah pun ni. Oh, pala penuh. Kalau mau cik dah, kamu cik dah. Mau cik mau, mari dengar ceramah. Tulis pala penuh. Tapi apabila kita buat jatuh ke jahat tiap-tiap hari, kita beripung tah pala gerai. Pakai duk kecek hatuk laki untuk lakiku. Lepas tu Rocky sana itu, mak Atik nak tulis ke jahat tiap kata minah ni kecek hatuk laki. Bibah ni kecek masalah sunnah keluarga demo. Atik nak tulis, Rocky kata call. Ni, Khalid Khani ni kata call. Malaikat lek Khani duk tulis amalan kebajikan. Duk tulis dalam safah kita, tanda dalam safah kita ni, dia kata call dulu. Dia kata wi hamba ni, dia mikir dulu dalam ni je. Sebab tu apabila kita jatuh maksiat pun, Allah Subhanahu Wa Taala tak wi malaikat tulis lagi. Dalam masa sekitar kalau kita jatuh pukul ni pagi, sampai pukul 12 tu malaikat tak tulis lagi. Sebab apa? Malaikat taruh peluang pada kita, nak kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak kita kembali klik kepada Allah. Nak kita bertaubat, Tuhan tak suka pada kita hamba dia ni, keadaan hamba tu berdosa dengan Allah. Tuhan tak suka. Tuhan nak hamba tu cuci. Perah cuci apa? Cuba bapak tengok sedih. Orang-orang pun beriman dengan Allah, muka dia cuci. Muka dia ada cahaya, muka dia ada nur, muka dia ada munawwar. Oh, Ustaz tengok yang muka dia tu. Tak ada pakai kering pon, tapi nampak jangan. Yang ni pakai kering lebih 3,000 sebulan. Tapi kering lah, jadi jaga habis lah muka. Nak tahan tak? Baru ni ada bini nayuk tisbah. Kita tanya kak baca pakai kering harga berapa? Dia tahu, oh kak saya keringราคาแพงนะya tahu 5,000 4,000 ต่อเดือน tapi muka sini jadi hitam bih tapung bih makan ubat tak hingga pergi klinik cek kata jadi gata tak hingga makan ubat tahu nak makan kinya ni pai klinik mai high sakti ya kata. Lepas tu kita kata gini kak cuba klik mi atawa ni bukan nak kosna atawa ni cuba klik mi beras tawa ni kak klik bekok. Kak Mik ni beras, lepas tu bekok dengan atawa ni, kak bekok tengok boleh 3 jam. Bawa 3 jam malai kare, kak klik giling dengan pasu. Lepas pada tu kak buh di muka kak. Nak tengok kata kering kak dengan atawa ni, nak mana bet. Lepas tu ya tu, main kamu minggu lepas dia kata, bapa, nah kong kak tahun ni kau saat, dia kata. Haiไปหมดแล้วที่เป็นคันที่หน้าya kata. Kau jadi jaga pinsu pinfa habis. Luruh habis. Kau kata-kata. Dia dicuci licin. Pas dia mau tanya. Ya tak kak cahaya arai ni kak. Kak bawa kak. Mana cahaya arai. Kaya namun kau bawa. Dah. Hari ni lepas tu orang panggil kalau kita orang berimej berapa dah. Tak sebanyak kering sangat pun nak muka. Berapa nak oyak ni. Kalau siapa dia lebih nak wilamat tua. Nak wilamat tua eh. Pun nak tak sewi tua ni. Tua tu tua tapi lambat tua. Satunya kena cuci semua. Pas mi asmanya.
Pahmi asmaya, mi asmaya. Jatuh asmaya, mi asmaya. Jatuh asmaya, mi asmaya. Kalau orang mana duk buat amal macam ni, muka dia cuci, muka dia bersih, satu lagi orang ni lambat nampak tua muka dia. Ni klip lah hak nombor satu sekali. Kalau ibu bapa kita tu muka tu tak sewi nampak cemas, tak sewi nampak jadi kena kabut, tak sewi nampak jadi gelap. Jatuh asmaya, mi asmaya, jatuh asmaya, mi asmaya semula. InsyaAllah muka orang ni satunya cuci, satunya bersih. Ingat ibu bapa. Orang mana mi asmaya mula-mula mana aja. Yang niat mula-mula baca doa tu. Allahumma ufirli zambi wa wasi'li fi dari. Ketika mi asmaya. Allahumma ufirli. Hei Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Allahumma ufirli zambi, Allah ampun dosa aku. Wa barik li fi rizki, wi berkat pada rezeki itu. Wa wasi'li fi dari, minta mui luah rumahku ni wasalawah. Wasa dah ada decik, wasa dah ada sepit, wasa dah ada semak dah. Duk dalam rumah selga. Ya ada kat rumah kita rasa, aku masuk rumah nampak wasa lemah. Wasa sumak weh. Tueh di pun duk dalam rumah tak sedap. Tu baik luar wasa lega tak pala weh. Duk dalam rumah wasa sumak, wasa kata. Ha ni. Sebab tu wasi'li fi dari, minta wi Tuhan wasa luah dalam rumah kita. Kamadi ketika kita nak asmaya itu kita tanya, ya Allah, ni doa lah hati. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhanku, mintalah engkau saat itu ampun dosa anggotaku semua ni. Anggota tangi, anggota mata, anggota mulut, anggota telinga, anggota semua. Minta mu ampun ya Allah. Lepas tu minta mu ampun hatiku. Dosa hati. Belum pada kita nak basuh tangi tu, niat dulu. Allah, ya Ilahi, ya Tuhanku, minta mu ampunkanlah dosa anggotaku semua ni. Mulut ku duk kata kau orang, telinga ku dengar maksiat, tangan ku duk ambil barang orang, kaki ku duk jalan pak tak molek ya Allah, hati ku duk jahat sekarang. Minta mu ampunlah dosaku. Pasti kita ambil amal. Ambil asmaya wi molek, wi sepenuh molek, basuh wi kena molek. Lepas tu basuh komo. Komo nak wi jadi molek, klok kita buat air mulut kan? Buat itu, klok wi berdesangat teh. Tak puasa, tika tak puasa kan? Ambil air apa? Orang panggil madmadah, bahasa Arab panggil madmadah. Kita buat air tu buat guna nak wis penuh. Kita buat air buat kuik dah. Kita ambil air tu kita buat klok kuik tu baik adik-adik. Ambil air buat tu klok wi ya sapa lah tekak ni. Lepas tu kuik tu baik. Dah. Lepas tu ambil air masuk hidung. Wi nak sapa sini. Nak di sapa ni, di orang panggil di bobong otak kita ni di sini ni. Kalau bersuih tu cih tu tak orang panggil boleh dah sunat tapi tak sepenuh. Tapi nak sepenuh kita sengok tu masuk dapat dalam ni. Lepas tu kita sing. Orang mana rajin buat amal pising dah, buat masuk air ke hidung ni, orang ni tak nak jadi bersing, lepas tu tak nak jadi pempat, lagi pula tak nak jadi bersing itu. Lepas tu basuh muka wi molek, lepas tu duk besar dah orang tino semua, rambut kita hak ni lawi tu ni. Lawi hak panjang ni, oleh kau kita duk akik naik kan? Lawi kita kadang-kadang turun mai panjang sini, lepas tu kita akik naik atas, kita tak basuh. Lawi kita hak turun mai sampai sini ni, dia masuk dalam haddul wajhi, masuk dalam sakat tai muka, hak tu kena basuh juga, jangan dah heret naik. Jangan dah heret naik, tu basuh katik dia, tu basuh hui kata molek bawah ni nak basuh molek, nah. Basuh kok ni sampai kok ni. Bukan sini nah, ni kena basuh be ni. Ni orang panggil sakat tai muka belakang ni. Sebab tu kadang-kadang sepenuh tak sepenuh cara ambil asmaya kita buat tak kena dah basuh dah tu. Yang nak basuh beg tu, kau ngaji beg tu. Aku nak basuh beg tu asal. Basuh tak hidung dia. Bukan sakat tai muka sampai sekat ni. Sampai sini. Dah. Kamar dia buat wi kena. Dah siapa dia nak wi sepenuhkan muka, nak wi selamatkan muka, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sebeda katanya, Allah Taala nak buat masukkan seorang di dalam syurga Allah, Tuhan hantar pada seorang itu satu malaikat. Lepas tu kita ambil asmaya ibu apa dah? Dosa kita gugur tu. Dosa muka kita gugur, dosa tangan kita gugur sebab asmaya, dosa mulut kita gugur. Lepas tu sebab tu ketika kita sudah ambil asmaya, tak sunat kita sapu. Nah, tak sunat tu, ambilkan bulu sapu asmaya. Ingat, sebab apa? Setiap titik asmaya hak titik tu, kita ambil asmaya, lepas tu asmaya hak lepas. Kita capur sabar siap, lepas tu asmaya tu titik tak.
hak lebih daripada lekat di tangan kita. Setiap titik asmaya ia jadi satu malaikat. 2 titik asmaya 2 orang malaikat. 3 titik asmaya 3 orang malaikat. Sebab tu ketika kita sudah asmaya wuduk, tak sunat kita sapuh asmaya kita. Karena setiap titik daripada asmaya tu ia jadikan malakun. Malaikat tu duk berdoa bagi orang asmaya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah tuanku mi asmaya tu ni. Ampunlah dosa dia, ampunlah kesilapan dia, ampunlah dosa mulut dia, ampunkanlah ke dosa darah hati-hati dia, ampunlah segala dosa anggota dia. Malaikat hak jadi pada asmaya tu, dia minta ampun pula kepada kita yang mi asmaya. Ada. Ya hatta satu malaikat wa ma'ahu hadiyatun. Orang nak masuk syurga ibu apa? Orang ni ya taat ke Allah mutayat tadi, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang taat ke Allah semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, wang keluar zakat tak berhenti, pergi haji pun pergi haji. Lepas tu dia taat ke Rasul, dia ikut cara Rasulullah. Rasulullah tak minum lep jalan, Rasulullah bangun tidur baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusyur. Rasulullah tak buat hina ke orang, Rasulullah tak somau. Orang tahu cara Rasulullah, cara jalan Rasulullah. Orang ni akan sekali dengan orang-orang beriman daripada para nabi, para syuhada, para sadiqin di dalam syurga. Kemudian belum pada dia nak masuk syurga ibu apa? Malaikat tu hantar mari. Sekali dengan malaikat ada satu hadiah, ada pangkuan. Malaikat ni buat pangkuan daripada Allah. Lepas tu bawa pangkuan lagi pula hadiah, wa kiswatun minal jannah, dan satu pakaian daripada syurga. Setiap orang beriman yang taat kepada Allah, yang turut cara Nabi SAW, belum pada ia nak masuk di dalam syurga, nak masuk dapat pintu syurga, ada timbul satu malaikat bawa hadiah, bawa pangkuan nak pergi ke dia. Gapo hadiah mula-mula malaikat nak pergi kepada orang beriman yang masuk syurga ni? Hadiah yang pertama, faqalu. Dan maka katanya, fa iza aradud dukhul, apabila orang-orang beriman nak masuk dalam syurga. Lepas tu fayaqala lahumul malaku, berkata bagi mereka oleh malaikat tanah, kifu, berhenti. Ketika fak kita nak masuk syurga ibu apa dah? Malaikat duduk tunggu depan pintu syurga. Apabila kita nak masuk syurga dah, malaikat duduk tunggu depan pintu syurga ya tanah, kifu, berhenti ustaz. So fak kita berhenti. Fak nak masuk syurga tu malaikat tak berhenti. Apabila berhenti, fa inna ma'i hadiyatun min rabbil alamin. Serta aku ni malaikat kata ada satu pangkuan dan hadiah daripada Tuhan yang menciptakan alam ini. Wi hadiah pada kamu supaya kita lah ketika kita cuk ngaji, cuk pia 3 tak apa tu. Ketika kita saat ni tu nak timakan wud ataupun pia 3 kita, patut ada lah orang kampung kita, keluarga kita duk pergi bela-bela hadiah nak wi kita kata ketika kita cuk rian ataupun kita habis ngaji. Supaya tu juga kita kerja atas dunia puas hati dah. Kita tani amalan kita dah. Kita cocok amalan kita daripada semaya kita, daripada puasa kita, daripada mulut kita jaga tak kata apa orang, mata kita tak tengok maksiat, kaki kita tak jalan maksiat. Maka apabila Tuhan tengok hamba ni taat dia di atas dunia, Tuhan cedekkan satu hadiah pangkuan nak wi pada orang. Apabila nak masuk syurga, malaikat tunggu situ, tanya berhenti ustaz. Aku nak wi hadiah daripada Tuhan yang cipta alam. Faqalu, maka kata orang beriman, gapo hadiah tu? Orang beriman kata, gapo dia hadiah tu? Wa man tilkal hadiyatu, maka apakah hadiah dimakan itu hak Tuhan nak beri pada aku? Orang mukmin kata tika nak masuk syurga. Pok kita jalan jauh ni, duk atas dunia ni, duk ke sore-sore tu 70 tahun. Sore-sore 100 tahun, sore-sore 50 tahun. Lepas tu duk di padang dalam alam barzah, dalam kubur tu, setengah orang 100 tahun, 1000 tahun. Kalau orang zaman dulu 1000 tahun dah duduk dalam kubur. Lepas pada tu tubik daripada kubur, bangkit pada kubur, duduk di mahsyar tu, setengah orang 1000 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, duduk di padang mahsyar. Lepas duduk di padang mahsyar nak boleh lepas sore-sore menuju pada syurga ni, bukan masa start. Kena timbang amalan, kena cukai amalan, kena tanya amalan. Kalau kita duduk atas dunia ni ngupak kau orang, kita kena bayar dengan amalan berapa. Tak ada bayar dengan duit dah. Dunia kalau kita ambil zakat sekilo bayar dengan duit harga 23 kau.
Kalau kita ambilkan masalah apa? Ambil 500 kilo, bayar 23 kep, bayar dengan duit. Tapi akhirat esok yang nak bayar dengan duit tak boleh dah. Yang kena bayar dengan amalan. Misalnya timbangkan amalan kita. Ni amalan kebajikan, ni amalan kejahatan. Amalan kebajikan setambung sekerat langit. Amalan kejahatan sekerat langit juga. Lepas tu nak bayar dengan apa? Malaikat cik-cik amalan Musa ni kata apa orang? Lepas tu nak bayar dengan apa? Nak panggil tuai hak lagi hak dia kata. Kita orang mengupak, kata orang kena mengupak. Panggil yang mana? Nak gapo ni? Aku tak ada nak gapo, nak amalan. Kita kena make amalan kita, kira make amalan semaya kita padai ke tak? Nak bayar dengan mengupak dia. Kalau kita padai, maka malaikat make pahala amalan semaya kita, wi ke dia, amalan kejahatan dia, ya wi kita. Tukar ganti bayar dengan amalan. Sebab tu ibu bapa kita kena jaga benar-benar. Mulut kita patah. Sebab tu Nabi kata orang tino, orang jatuh boleh jaga dua perkara ni. Nah, satu benda yang tak ada tulis, yang kedua barak dia. Orang yang jaga benda tak ada tulis, mana lidah dia? Lidah tak ada berik lah. Dia tak ada tulis. Dia ada yang pergi kata dah. Tak kira sedap ni. Yang ngupak orang ni sedap. Sedap. Manis, leting dia. Ni. Kalau boleh jaga dua ni, insya-Allah mudah dapat masuk syurga. Lepas tu Allah Ta'ala nak beri hadiah pada orang masuk syurga ni, maka orang beriman tanya, wa ma tilkal hadiyatu. Dan apakah dimaksud hadiah? Fayaqulul malaku. Maka kata malaikat, hiya 'asharatu khawatim maktubun fi ahdihim. Ada 10 hadiah weh. Ni tengok Tuhan nak beri hadiah gapo kepada kita. Nah. Hadiah orang boleh masuk syurga, malaikat duk tunggu di pintu syurga, nanti nak beri hadiah kepada pak kita ibu apa. Kalau dia nak berikan hadiah tu, maka di setiap hadiah tu ada tulis 10 kalimah. Tengok siapa yang boleh kelima apa supaya ni lah. Kita hadiah kita, kan kita nak berikan 5 orang nikah dah. Kita tulis apa? Toto. Kita tulis I love you dah kan. Dah kan? Kadang-kadang di kas 5 kita tu, kita nak beri hadiah pada pengantin baru. Toto ke? Lepas kita nak beri dia ingat ni Cak, siapa dia? Cak Nur ni. Kata I love. Tapi Allah Ta'ala nak beri hadiah kepada orang yang masuk syurga 5 kalimah. Setiap hadiah tu ada tertulis benda ni. 10 kalimah, 10 perkataan daripada Allah di satu-satu hadiah. Mana? Hadiah pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri pada orang beriman, Tuhan tulis apa? Tulisnya pertama sekali tulis apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hadiah yang pertama ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada puak masuk syurga ibu apa? Nak beri kepada yang masuk syurga, Tuhan tulis mula-mula hadiah di hadiah tu, tulis apa? Supaya kita duk tulis dalam dunia, I love you. Aku kasih padamu. Chandrakta. Masalah tuliskan kelima kita. Tapi Tuhan beri di hadiah hak kita nak masuk syurga, Tuhan tulis apa dia? Tulis di hadiah saat ni tulis nak fadkhuluha. Salamun alaikum. Ni, kelima yang pertama, hadiah pertama Tuhan tulis di hadiah tu, salamun alaikum. Kesejahteraan itu di atas kamu. Saya kata, selamat buat kamu ni. Sejahtera buat kamu ni. Betul. Baiklah kamu. Allah, kamu terbaik dan terlaba dan memonang. Dan beruntung yang amat besar. Lagi pula saya kata, fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kamu ke dalamnya, dalam syurga. Hal keadaan kamu tu kekal. Pak kita tak say. Tuhan beri hadiah, lepas Tuhan tulis pula di hadiah tu, hey, puak kamu semua ni selamat dah. Selamat daripada dunia, selamat daripada alam barzah, daripada soal muka nakir, selamat dah daripada soal mahsyar. Pada mahsyar soal begitu. Mula-mula sekali Tuhan soal daripada mahsyar, buku semaya. Buku semaya hak ditimbangkan mula-mula daripada mahsyar. Kalau kita semaya lah ni dah wak lengah-lengah, semaya tinggal 3, wak 2. Kadang-kadang wak 3, tinggal 3. Kadang-kadang pakai cucuk. Cucuk namanya pasyak belaka. Ni mula-mula Tuhan tanya. Lepas tu apabila seorang hamba tu berjaya dah buat amal atas dunia, semaya bayar dia sepenuh, puasa dia sepenuh, buat baik ke orang sepenuh, lepas tu buat baik ke orang, dia buat baik sungguh, lepas tu dia tak ada buat hina pada orang, Tuhan kata mau masuk syurga. Hadiah pertama Allah Ta'ala beri, tulis di hadiah, salamun alaikum,
selamat ke atas kamu dan terbaiklah kamu, beruntung kamu, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga hei orang beriman. Tuhan pada, Tuhan ajak, Tuhan suruh kita semua masuk syurga. Pas syurga ada kena kecek berapa? Tak ada dah. Bau busuk tak ada dah. Dah dunia sedap-sedap pun ketuk bau busuk. Okey. Ketuk busuk lah. Raja bau busuk ketuk. Akhirat esok ya tak ada pakai tanda jamil, tak ada dah. Nak tahu kelebih orang akhirat esok, makan wah gapo, nak makan wah tu apa? Wah tu apa terbaik mari. Cuba dia tengok pangkayu tan dunia akal belah bawah ke, tengok. Hak dunia pangkayu akal belah bawah. Akhirat esok kita rasa nak makan wah angung wah angung terbaik mari dak pai tayah lah buah dah. Akal nak kelang. Ni nak ayat kata pangkayu akhirat dengan pangkayu dunia ya tak serupa. Pangkayu dunia akan duduk sebelah bawah, tapi pangkayu akhirat ya terbaik mari buah turun bawah akan naik ke atas. Nak makan wah angung mari Allah pala mari kita. Nak pakai wah pah mari kita. Nak makan wah tapah ni. Nak ayat tak kelebih akhirat. Akhirat esok dia. Ya tak ada dah bau busuk. Benda kita beci tak ada dah. Benda deki kena Tuhan buat tu baik dah. Benda deki kena cari saya, berasa orang panggil akatik dengan orang tu akatik. Semua ni Tuhan buat tu baik-baik. Orang duduk dalam syurga tak ada dah pakai sifat ni Tuhan cabut buat. Tuhan buat apabila yang masuk dalam syurga sifat rilin, haqdin, dendai tu tak ada, akatik ada. Apabila masuk dalam syurga, apabila makan banyak dah. Payah berak dah akhirat. Tak ada dah buku berak, tak ada buku berak tah dunia. Buku qada hajat tah dunia, benar bercira. Oh makan sedap, oh tak ada sakit perut. Sedap tak? Sudi tak sedap. Pedih perut makan pak pek sedap cekak ada tapi dia tak sedap ketika masuk tandas. Ketika masuk hang na masa tak sedap. Oh tubuh masa pedih weh. Tapi akhirat esok buku qada hajat berak tak ada dah. Qada akhirat esok makan kenyih ya ketuk ya. Lepas tu ketuk jadi 6 ha. 6 hom dik nah. Ketuk tu baru sedap kali kita kepagi demon. Oh hom arai ni wah. Dia tanya ulah hom arai. Ya jadi punya bah lah ni kalau kepa muka dia Muhammad demon nah. Muhammad demon lah ni kalau kisah ketuk pa, patu boh dalam tangan ke kepa tu gi buka dak pe muka dia Muhammad sampai dapur lah. Tapi akhirat esok kita ketuk jadi minyak bahu. Peluh jadi minyak bahu. Peluh kita ni, kita ni jadi minyak bahu. 6 hom. Nak kata benda tak sedap di akhirat esok tak ada. Ketuk jadi minyak bahu, peluh jadi minyak bahu. Duk sekali Allah pakai duk beri pun tak kata besar-besar pakai duk nyanyi aja. Alal araiki yanzurun. Duk tak kata serga weh. Pakai duk tengok mung po jangok, ko po jangok. Akhirat esok tak ada dah hidung ropak kecek ngidung. Mu nak pergi kangor tu. Ada dah. Kecek ngidung atas dunia tak ada dah ngidung akhirat. Lepas tu kecek dia lah buat tepung tu. Tak ada dah. Kita semua akhirat esok tak kecek bahasa Jawi, tak kecek dah. Tamrai cantam ni. Tak kecek dah main ni. Akhirat esok tak ada dah kecek canta, tak ada dah. Ya kecek lughatun Arabiyyah. Ya kecek bahasa luar Arab. Aina anta min aina hadarta man anta masmukal karim. Ya kecek baik ni. Ya tak kecek sebab tu kita tak usah lah kecek lain tu. Akhirat esok tu tak wi kecek bahasa Sia dah. Akhirat esok tu tak wi kecek bahasa Inggeris dah. Akhirat esok tu tak wi kecek bahasa Cina dah, bahasa Jepun dah. Akhirat esok orang guna di dalam syurga lughatul Quran. Lughah Quran. Mana lughah Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Sebab tu Pak Ali Syurga ya tahu nak kata rana ke Tuhan. Dia kata Alhamdulillahillazi sadaqana. Pujian bagi Allah yang membenarlah akan kita benar sungguh. Hak Tuhan janji dengan kita atas dunia dulu. Kata kita akan dapat masuk syurga. Benar sungguh Tuhan kecek weh. Sebenar sungguh. Mula-mula sekali hak ingat ibu bapa. Pak kita tak ada huduh. Umur 30 lakah. Umur 30 belaka. Hak lah ni huduh belah huduh dulu. Buat imolek supaya kita jadi jangok satu hari. Sama tua laka. Hak tina tak ada dah kata hidup wafang belah tak ada dah. Dah nak kata muka nak jaga tak ada muka licin geling.
Nah, supaya dengan Allah topoh tampak cotik ke. Allah Akbar. Jangan-janganlah seorang hebat-hebatlah. Tuai tinggi lebih pada ocok kayu ni. Nah, tuai mage Allah Ta'ala buat semacam tu ada. Tinggi 60 sto, besar ya tu 14 sto. Sorok semua Allah Ta'ala wi di dalam syurga, ahli syurga. Sorok Nabi Daud alaihi salam. Sedap. Allah sorok bunga. Supaya kita dengar orang kecek semua sudah ada. Ada satu pelajar tu, yo best dah. Anak ya tu bala kau orang sorok sedap ni. Tapi akhirat esok sorok tak ada dah, sorok tak sedap. Lah ni ada kadang sorok bunyi penguruh pada kita ni. Oh, belum apa tu. Ada ke? Kalau sorok sedap-sedap sorok bunyi sing-sing pun ada. Nah, sorok bunyi oh, tengok apa tu. Oh, mereka bakal lari kan soroknya. Tapi kita retina apabila orang misalnya tu lelaki tak ada, sunat kita buat sorok kasar nah. Kalau tu lelaki kita tak ada, orang mari tanya Assalamualaikum. Kita abang tak ada rumah. Kita mikkan berhubung boh dalam. Waalaikumsalam. Betul dia dengan sedap. Boh jangan baju dalam tangan. Sebab tak sebab pun sedap sorok tu. Waalaikumsalam sorok punya kasar. Lepas tu dia, orang masuk syurga, umur dia saat ni tu muda 30, orang tengah tubuh, tinggi semacam magi adek, sorok sedap supaya Nabi Daud alaihissalam, tubuh janguk supaya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf janguk dah? Janguk dah. Nabi Yusuf ni sebab tu demo kata, leka munduk gila kah hamba mung le kota kah? Demo fok tino luar kota dok kata raja, bini raja dok gila ko Yusuf. Pas tubuh kita magi adek, besar kita supaya magi adek, sorok kita supaya Nabi Daud sorok sedap. Supaya tok kaki sak ni lah. Hari tu budak-budak tino royak ko bapa wi pok mak tu hampir apa. Kamu tak dengar. Bapa duk pelak kat kanu budak tino dek dalam budak berek ni nak wi mamak ni, pok mak ni beh. Pok mak nak beh, bapa pun berhati budak tino lek pok nak dalam. Pok mak tu beh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pok tino pakak dekat tie lah kau. Pakak dekat tie. Oh ni dah habis suruh beh pong. Sorok yo tu sedap tak sedap. Pok duk pok nak dalam pakak pegang tie lah kau. Sorok sedap. Baloi pok sorok sedap ni kadang-kadang tuai tak lah mana, tak yanguk tapi dia dengar sorok kan hasil. Ding sorok kita Allah Taala menjadi dalam syurga sorok Nabi Daud. Tubuh janguk macamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf janguk tak janguk nah, leka ni gila ke Yusuf. Siapa ketika leka saat ni tubuh dalam penjara raja pun dalam penjara Yusuf, ambil Yusuf mari tubik mari. Leka saat ni tu nak buat karuk, nak berzina dengan Yusuf. Tapi Yusuf tu apabila ia nak buat karuk dengan leka, Allah Ta'ala hantarkan ajaran, hantarkan alamat, maka Yusuf pun lari. Apabila lari, leka pegang di belakang Yusuf, baju Yusuf cari. Maka duduk mari Raja Aziz pun mari. Ya tabai Yusuf ni tak pada kita perah je, ya hamba kita duduk dalam kota. Ya nak buat ngenak deka ni, nak buat ngenak, nak kongkeng deka. Bahkan deka tu nak kongkeng Yusuf. Ya. Nak kongkeng. Lepas tu Allah Ta'ala timbulkan satu budak kata nak tahu kata Yusuf karuk ke leka karuk. Nak tahu kata Yusuf karuk ke leka karuk, budak tu kata nak mu tengok baju Yusuf tu cari lek dapai ke cari lek belakang. Cari lek dapai bermakna kata Yusuf karuk. Sebab Yusuf tu nak pergi kongkeng leka. Dah leka tu apa herat cari. Ni tengok baju Yusuf tu cari lek belakang. Mana Yusuf lari pada leka, leka tu nak berzina dengan Yusuf. Kemudian Yusuf lari, leka pegangkan baju Yusuf, dia baju Yusuf tu cari. Kemudian timbulkan berita-berita ni di dalam kota dan luar kota kata, leka duk gila ke hamba para puas, gila ke hamba muda yang ada dalam kota. Leka pun sedih cai. Sedih cai. Wasa nak murih kata, kata ku duk gila ke hamba. Kemudian leka pun padah buat tino di kawasan kota, di luar kota. Panggil mari tu duduk dalam kota. Wi pisah sebilah. Kata setengah, wi kan bawa sulah. Satu tafsir nah leka wi pisah sebilah, wi wah 5 sutik. Ini khilaf. Ikhtilafur riwayah. Bersalah orang panggil royak tak ulama. Kata setengahnya leka tak ni. Puak mu pisah sebilah dah. Mik wah 5 suti ataupun bawa sulah. Puak tina bakal baris, puak kita baris tu. Leka pun panggil Yusuf, ya Yusuf ta'al. Mai kau ni, ukhruj
amamihinna. Muntubik mari di hadapan perempuan-perempuan ni. Apabila Yusuf saat ni tu leka suruh tubik di depannya para puan, leka saat ni tu suruh Yusuf tubik, Fok Tino saat ni tu pun tengok Yusuf lakon. Bawel lagi 5 lele. Tengok Yusuf. Aduh, jangan oi. Aduh, jangan. Siapa Fok mereka ni kata dalam Quran kita? Man hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tuhan cerita dalam Quran ana, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ni Fatina hak tengok Yusuf. Sebab tubuh badan kita akhirat esok Tuhan jangok seperti Yusuf. Jangok tubuh kita supaya dengan Yusuf. Akhirat esok hebat tinggi semakin ada, dosa supaya makin ada, jangok supaya Nabi Yusuf. Apabila para puan tu duk tengok Yusuf, pergi bawel, pergi pisah. Kata ana, falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka tak kalau Fok Tino hak pergi pisah sebilah, bawel sutih, tengok ke Yusuf, akbarnahu, membesar mereka, mengagung mereka. Jadi jangan. Paling kata, dulu kata aku gila ke Yusuf. Fok mu sendiri pun tengok mata tak balik, tak celak, tak kata, tak balik ini. Falamma ra'ayna akbarnahu. Tak kala kamu tengok ke Yusuf, kamu besar Yusuf, kamu kata nak, qulna, kata mereka itu, hasya lillah, lain ia Yusuf daripada Allah, bukan Allah. Tapi yang kata laginya, ma hadza basyara, tiadalah ini orang Yusuf ni, bukan manusia dah. Bukan manusia. In hadza illa malakun karim, malaikat ia ni, ini orang ni malaikat yang termulia turun daripada langit. Hiri tangan dia tak apa. Hiri tangan. Khabar-khabar putus tangan. Aku dah kata anak kata aku gila Yusuf. Fok mu tak boleh pergi juga tengok Yusuf. Sampai hiri tangan, sampai putus jari masing-masing. Ni. Kelima yang pertama tulis hadiah ke apa? Salamun alaikum tibtum. Tuhan tulis hadiah tu. Lepas tu hadiah tu hewi pada ahli syurga. Tulis di hadiah. Tulis kalamnya perkataan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kelima yang kedua. Hadiah yang kedua. Kongkuan yang kedua. Tuhan tulis mana? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah oleh kamu, hei ahli-ahli syurga. Hei puak-puak duk semaya atas dunia. Hei puak duk buat baik atas dunia. Hei puak tak ada karung atas dunia. Tak ada kata korek, tak ada mabuk, tak ada pening, tak ada apa. Masuklah dalam syurga bisalamin aminin, dengan keselamatan, kesejahteraan. Aminin santusa. Santusa lah syurga. Syurga makan pun nak yak buah topak makan gini. Sedap setara ni. Esok makan buah topak rupa ni. Tapi rasa lain pula. Buah topak tu lah. Buah anggung tu lah. Buah pah tu lah. Buah linci tu lah. Tapi hari ni dengan hak esok, rasa bertekah berpuluh kali ganda-ganda. Ni ahli syurga. Ya Allah Ta'ala padah ngata, udkhuluha bisalamin amin. Tu kelima kedua. Kelima yang tiga terhawi hadiah kita. Tiga kita duduk di pintu syurga. Masya Allah, tabarakallah. Cita-cita kita semua nak masuk syurga, nak bertemu dengan Allah. Lepas kali kita tak boleh bertemu dengan Allah, kita nyanyi. Nyanyi kita dorita banyak pun. Klik akhirat esok kena azab. Kita duduk di dunia nampak mewah. Klik akhirat esok kena pukul di muka naki. Kita duduk di akhirat dah. Esok kena heret buh rata kok mula. Macam-macam. Pagi kita nak kau lagu tu. Juga wajib kita kena berimej dengan hari kiamat, berimej dengan pada mahsyar, berimej dengan qada dan qadah ni juga wajib kita kena berimej. Kelima yang tiga Allah Ta'ala tulisnya wi hadiah kepada orang-orang apa? Yakni orang masuk syurga. Tuhan tulis di hadiah tu di kongkuan tu apa? Tuhan tulis katanya wa fisalisi pada kongkuan yang tiga, pada masalah hadiah tiga, azhabtul annal ankumul humuma wal ahzan. Tuhan katanya, azhabtu, aku menghilangkan, aku membuangkan, ankum daripada kamu semua, al-humuma, akan segala duka cita, wal ahzana, dan segala husia. Tah dunia duit ada kata serabut. Bagai, duit ada serabut. Serabut tahu tak apa? Kita tanya serabut apa? Tak tahu. Tak tahu tak serabut apa? Duit belana. Kerja gaji puluh-puluh ribu. Harmoni duit belana umum besar. Sabuk. Nodok tak boleh. Ni ahli dunia lah. Kadang mari sabuk banyak ni. Hadok mari temu-temu puak sakit. Lepas tu puak-puak jadi nyakit duka cita.
Duka cita, duit ada, bini ada, anak ada cukup lekat, umur besar, kereta mewah, duit lebih beratus-ratus ribu, berjuta, tapi serabut. Orang panggil ke apa?ความทุกข์ในใจ Tak ada mauความทุกข์ในใจ nak wear tak boleh. Wear kalau kita kecek dengan ustaz, ustaz sehingga hidup sore, mari pula. Gi kecek dengan mau buang dengan mau ความทุกข์ที่แล้ว mari hidup sore, ความทุกข์ในใจ ไม่หมดไป ไม่หายไป Kamane ความทุกข์ ni yang mari mana? Hak ni kita kena kira diri. Kita buat apa? Kita buat apa dulu ni? Kita absmaya ke tak? Kita zikir ke tak? Sebab tu orang nak hilang ความทุกข์ในใจ ni, pertama sekalinya sini setan tu. Ya setan ni dia buat ความทุกข์ kita, menyakit kita dalam hati kita ni. Lepas tu kita nak hilang ความทุกข์ ni, nak hilang serabut ni, kita kena tukar dengan amalan zikir-zikir la ilaha illallah. Dah. Kemudian Tuhan katanya, azhabtu ankumul humuma wal ahzan. Aku menghilangkan daripada kamu segala duka cita dan gusing. Sebab tu sepah pada semai kita tanah. Assalamualaikum warahmatullah. Ulama seingat ke apa ibu apa? Ha dengar molek. Jika kita wisalah lek tane kita ni ya Allah. Ha dengar. Ibu apa dah? Kita kena ingat ke apa jika kita wisalah? Assalamualaikum warahmatullah. Niat ke? Ya Allah, ya Tuhanku. Minta wis selamat orang mukmin duk tepi kulit kananku. Wis selamat jin Islam yang duk tepi kulit kanan. Para malaikat duk tepi tu. Lepas tu kita wis salam belah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Minta selamat orang beriman di tepi kulit kiriku ni. Dan jin-jin Islam dan pula malaikat. Lepas tu kita wis salam dah. Siapa salah? Baca nak. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Supaya hak hadiah yang tiga Allah Ta'ala tulis di kongkuan bagi orang-orang beriman masuk syurga. Apa? Azhabtu ankumul humuma wal ahzan. Sebab tu tika wisalah tu Nabi sapu tu Nabi ajar doa. Allahumma azhib anni. Hey Allah, minta hilang daripada aku ni alhamma, akan berduka cita dan rusing. Minta sapu. Lepas tu kita hak serabut sangat gua apa dah. Bapa duk royak semua dalam klik, banyak klik dah. Lepas tu hak susah sangat. Kalau mani tengah hari dah. Mani tengah hari, matahari geliki sikit. Kalau anak kita halus-halus, anak kita budak-budak, kalau nak buat ubat kena hari Selasa. Dah. Kalau anak kita ada penyakit saweh, nak royak kepada orang kampung rupa. Orang penyakit saweh, pagi tak ada doktor dah apa anak mau nak buat ke mana ni, duk teriak. Malas sampai subuh, malas sampai subuh. Dah jadi gapo tu lalu ni baca ayat kursi tak jadi, baca tu baca ni tak jadi, tak ingat. Dan ibu apa kena ingat? Budak apabila ia teriak lek malam pukul 12 nak kotak, sampai subuh ya budak ni ya nampak benda tak boleh. Ya nampak benda-benda iblis, ya nampak benda-benda jin, ya nampak benda-benda syaitan. Sebab tu kita orang tua ni kena ambil tahu hati. Dan kena ambil tahu hati masalah ni. Lepas tu ya budak ni apabila kali kita nak buat ubat apa nak besar kepada orang gepah ni, make hari Selasa. Hari Selasa matahari cacap diri, tak lepas matahari cacap sikit, nak buat ubat anak kita demam panas tak pun sawai. Hari Selasa matahari diri, berarti nah, ni bapa nak wi ni, nak wi buat amal kerana banyak sangat penyakit dia hari ni duk mai jumpa dengan bapa. Bapa nak wi setengah-setengah, lepas tu dia mau buat amal sendirilah. Bapa tak ada tusuk dah amalan setengah-setengah, nak wi orang kampung buat sendiri hati. Kerana ramai tak ada queue tu, ya tak ada hari Selasa tu, queue tak cukup semua. Tak cukup semua, lebih semua. Pala ni mari kat B pada hak sehari dua baru ni, hak surat foto mari nak mari, tak boleh mari kita tak ada buka lagi. Lepas tu nak royak sel dalam license usaha lagi, bagi adik kakak kampung kita nak pergi tu, kita minta pergi make queue hari Senin. Dah, belum tabiang make queue dulu. Lepas tu make queue tu langsung mari. Dah, kalau kita queue 1, 2, 3, 4 sampai 15, queue kita duduk masuk pukul 9 sampai pukul 11. Kalau 16, 17, 18, 30, duduk di antara pukul 11 sampai pukul 1. Dah. Lepas tu nyakit macam-macam mari lah ni tu hak baru ni, hak mata seorang tu budak tu, mata lek ni tak gari, lek ni tak gari, lepas tu timur butir tak mata. Budak ni umur 3 tahun, mak dia tahu nak buat kerana mata tak gari, teriak tak ada berhenti. Dia ada berhenti. Jadi mak orang hajai tak ada dengan ngok di belakang. Tubuh daging sebelah belakang. Payah mari jumpa dengan bapa, dia tahu apa, nak buat agama ni.
Kalau kita pun buat kata Allah lah kadang-kadang mana kita boleh buat kat, kadang mana kita boleh usaha. Kalau kita boleh usaha, kita usaha. Minta doa Tuhan lah kita pun. Dah, minta doa Tuhan, Tuhan kabul hajat ya. Tuhan kabul kan nah. Ya mari minggu kedua, minggu tiga ya tahu anak embuh hak mata tak gari itu. Alhamdulillah di hari learning mata gari apa. Lepas tu hak bekak sini, hak bekak di butir mata tu hak tak surut tu apa. Lepas tu kita royak ke kak tu atau kak dengan abang. Kak malam ni kena klik sujud syukur dengan Allah. Kena main sunat syukur. Usalli sunnata syukri rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semai sunat syukur 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat 2 Fatihah dengan qul huwallah. Dalam sujud akhir belum nak tahiyat tu, nak at-tahiyatul mubadalah sujud akhir rakaat 2 baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 41 kali. Ya Allah, ya Ilahi, dengan limpah kurniakan rahmat Engkau ya Allah, aku terima kasih pada Engkau, aku bersyukur pada Engkau, Engkau wihilai mata anak aku ni. Royak Tuhan. Bukan syukur bapa, syukur pada Allah, syukur pada Tuhan. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita tak say duka kita, tapi kita kena usah. Jalan mana tak say duka kita? Kita kena baca doa, kena wirid pagi, kena berdoa dengan Allah. Semua manusia nak lari pada duka kita, tak boleh. Cumanya ada teruk, tak teruk, ada kuat, tak kuat. Siapa kuat nak tidur tak boleh. Siapa kuat nak makan tak boleh. Tapi orang sikit-sikit dia tu tidur boleh makan. Tapi hak buat teruk dia tidur tak boleh. Nak makan tak boleh, serabut. Kadang-kadang rasa nak bunuh diri, kadang-kadang rasa nak tujuh tek. Dah. Ini duka cita nyakit hati. Orang panggil nyakit semsau. Orang panggil sakut dengan kit. Bahasa Arab panggil nafsi. Bahasa Sia panggil kit. Kit ya tok ataupun kit ya lai. Kit ya lu. Nah, orang ni ada kit lai. Nyuk, pak nyuk. Hanya ni kit lai. Kit tok. Bahasa Melayu kita orang panggil kit tok ni. Fok hak semangat jatuh. Tak ada semangat, tak mau kerja apa dah. Dah. Semua tabel aku tak ada kerja apa 3 tahun. Lepas dah cocok kawin ada kerja apa. Tengok aku senyum tak sewa apa. Dia kerja setahun tak boleh kerja, dia malah. Kelai. Kadang-kadang tengoknya nebah teriak seorang. Ada ke mana ni? Hamari muh-muh aku ni, dia nebah round-round 3 kali, teriak. Katanya nebah apa? Tahu, tak boleh buat. Serabut, lemah. Tu dia panggil kita. Semangat jatuh. Itu kena akak semangat semula. Orang kita jiwa jatuh, jiwa naik, jiwa nyuk, lepas tu jiwa lai. Ini banyak dia berlaku di pok-pok kita di sekarang ni. Masalah nyakit-nyakit bad ni. Dah. Lepas tu yang keempatnya Tuhan tulisnya pada masalah kongkuan yang keempatnya. Apa dia? Wa fir rabi' albasnakumul hulula. Tuhan kata ya tulis di hadiah dia tak? Albasna. Kami memakaikan akan kamu hei orang-orang beriman. Hei ahli syurga. Al-hulula. Akan segala pakaian syurga. Daripada kain apa? Kita pakai atas dunia ni kalau orang Tino pakai kain molek-molek. Lepas tu kain hak molek lagi tu orang panggil kain setera. Bahasa Sia panggil pamai. Maka pamai ni orang jatuh nak pakai tak boleh nah. Kalau orang jatuh pakai atas dunia, makna kata haram dan berdosa. Lepas tu orang jatuh mana dia pakai pamai atas dunia. Sekira kalau dia boleh masuk syurga satu hari, Tuhan tak wiyah pakai dah lah syurga. Amun nak buat contohnya supaya orang jatuh atas dunia nak pakai cincin emas tak boleh. Cincin kodai katanya cincin ke cincin perak. Cincin perak orang jatuh lepas tu capur air tosa tu hak tu khilaf ulama. Dah khilaf ulama bagi pok kita ada pakai cincin perak orang jatuh lepas tu capur dengan tosa. Hak tosa ni duk khilaf. Kata setengah boleh, kata setengah tak boleh. Kata setengah ulama dosa tu daripada hikmah. Apabila mungkin pakai mah maka berdosa. Kata setengah ulama tak apa. Tapi ulama-ulama yang warak dia kata pakai dosa pakailah. Cicing berak kita capur dengan dosa. Amo nak cerita satu ketika kalau orang mana jatuh pakai dosa, pakai mah, kalau dia mati kena bakar masuk neraka buku dia bakar mah. Lepas pada tu Tuhan bakar dengan api neraka, Tuhan akak dia pada api neraka pergi mandi di kolej kosa. Apabila dia masuk dalam syurga, Tuhan takwi dah dia pakai mah, takwi dah dia pakai tosa, mahkota dia takwi pakai.
Orang lelaki orang tino tak apa, boleh pakai setera atas dunia, boleh pakai mah atas dunia, boleh pakai cincin mah, boleh berlaku orang tino. Hak ni pakai yang khas untuk wanita dan perempuan. Ada orang jatuh cincin mah tak boleh pakai, tali tikam mah tak boleh pakai, serupai mah tak boleh pakai. Deh. Kalau yang pergi pakai klik ke akhirat esok yang tak boleh pakai ada benda saat ni. Dan sebab tu kita kena jaga orang laki-laki. Amo nak cerita satu, ada satu cincin dosa ni. Lalu ni kita tinggal tengok dosa capur cincin ni. Apa tak dia mau nak pakai? Ulama dah kata. Ulama dah royak. Boleh satu perkata tak boleh satu perkata tapi di atas kau yang rajah, kau yang kuat, cicing capung atau tu kuat. Kalau tuk dalam kita tinggal terus, tak akan. Ada satu tuk guru daripada Malaysia mari ceramah masa 30 tahun, 40 tahun dulu. Daripada Negeri Sembilan. Tuk guru ni daripada Negeri Sembilan. Yang main ceramah untuk bandar, taning, gapo duk ceramah. Orang ramai masa tu. Ramai nak. Lepas tu satu hari itu, jadi timur katanya orang tu nak igat, ia ceramah kuat dah. Ceramah letan, ia main Negeri Sembilan tu. Lepas tu satu hari itu, ia main hidup kali ngatuk dalam kita di pondok. Lepas tu dalam kita tengok, cici tu guru ni ada dosa sikit. Cici ada dosa sikit. Tu guru besar ceramah yang besar macam kita, puyuh besar lagi ceramah satu. Kemudian Tok Dala kita tengok cincin dosa ada di tangan Tok Guru yang ceramah ni. Kemudian Tok Dala nak tegur malu. Ya Tok Guru besar, penceramah besar, pensyarah yang besar. Lepas Tok Guru kita Dala pun kata, doa. Ya Tok Guru kita, ya warok, nak royak, tak berani nak royak. Dia kata, ya Syekh, ya Tuan Guru. Ya kata, amba ni kalau royak, tak kena. Tak royak pun tak kena. Phu có mấy thủ, mấy phu có mấy thủ. Cho bò có mấy thủ, mấy việc mấy bò có mấy thủ. Dah, royak rasa tak kena, tak royak rasa tak kena. Dah. Lepas pada tu dia kata gini, Tok Guru, dia kata cicing hok Tok Guru pakai ni. Amo rasa pun tak nak sedap ni, Tok Guru capur dengan dosa, dia kata. Lepas Tok Guru hok besar sat ni tu, hok Malaysia Negeri Sembilan tu, teriak. Teriak, teriak. Apa tanya sebab apa teriak? Dia kata aku duduk jalan di antara Nungsara ni di antara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Aku duduk jalan masuk ni, tak ada lagi ni Tok Guru tegah aku pakai cincin dosa. Di Nusantara aku duduk jalan ni tak ada lagi Tok Guru tegah aku pakai cincin dosa. Tuan Guru seorang tegah hamba. Dia kata mau nak tak royak pun rasa tak kena. Kalau royak pun rasa tak kena. Dia kata terima kasih sungguhlah. Sebab hamba penceramah besar, pensyarah yang besar lagi rata. Merantau kan Nusantara, tak siapa dia berani nak tegah hamba pakai cincin dosa. Tapi Tok Guru tegah hamba terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sebab tu, dunia ni kita tak usah pakai. Kau jatuh patai lu, cincin emas, tali tekak emas, subai emas. Kain setera tak usah pakai lagi. Nanti kita pakai di akhirat esok. Tuhan akan beri pakai cincin emas, tali tekak emas, kain setera pada kita. Lepas tu pakai ye yang kita pakai di syurga. Apa dia? Pakai ye setera 70 lapis. Lepas tu fok-fok tino, fok-fok jatuh ni. Lah ni jangok. Dah lah ni fok jangok ni. Bidadari ada dalam syurga lah ni jangok ada kita 70 kali ganda. Lepas tu fok kita pergi masuk dalam syurga sikit lagi. Jangok pula 70 kali ganda daripada bidadari. Pakai kain setera, lepas tu minum air, kita telak air. Sebab telak air ni lah, telak air pak tu pakai ye tu 70 lapis dah. Nampak air duk berlari weh. Allah. Nak royak tak kain setera, nipis tak nipis. 70 lapis tu, minum air tu nampak mengalir lagi weh. Tuhan kata, albasnakumul hulula. Aku saat ni memakaikan kamu akan pakai ye dah. Pasal lagi mana ayat yang terakhirnya. Allah Ta'ala akan tulisnya di dalam masalah hadiah tu wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami memperkahwinkan kamu hai laki-laki dengan anak-anak bidadari. Lepas tu buat tina tahu nikah buat ya aja dari pak kita. Buat atas aja nikah dari seorang-seorang milik sejuta, bidadari sejuta. Orang tina dok kapik lek tu lek ni. Pas buat tino, dia tak jadi bidadari, dia jadi Pak Mahesi bagi bidadari. Bidadari duduk bawah dia jadi Pak Mahesi, dia ajak tino oleh syurga bakal mahkota.
pakai mungkuk duduk dalam syurga. Ya jangok lebih pada bidadari 70 kali ganda lagi. Patut lelaki ya tu, ya akan duduk dengan lelaki ya. Bidadari tu hai tambah hai. Pak Isak akhirat Isak cemburu dah. Ya tak ada dah dekat cemburu ni. Dunia ni tak ada tengok abang apa pergi kok lah. Bini dua apa. Tengok abang klik lama-lama ai. Aduh muda. Dapat dia pak mudanya kecek dalih semua peracun cap. Duduk peracun terapi, duduk peracun pateleng deh. Waktu apa tino dia cuma hati mo. Abang aku pergi ke mana? Klik aku pun tak ada karak mana lah ni. Dunia yang ada sifat cemburu. Akhirat esok tu lelaki kita tu hawi bini tambah pula 10,000 sejuta. Tapi kita tak ada sifat cemburu dah. Kita jadi rakcani. Jadikan raja tino duduk dalam syurga. Lepas tu buat bidadari semua duduk wah kita. Tok lelaki kita, tok lelaki kita. Kita ada kena bimbing ada situ. Lepas tu sifat cemburu tak ada dah. Sifat rasa lepas puyuk nak ke langit tak ada dah. Tak ada dah. Ni ada gitu lelaki klik lama-lama apa-apa puyuk naya piong. Pakoh lek sana kutai kepek beli hak lain tak. Dah kadang-kadang nak murid doa maaf dah. Murid kai baju tok laki buh le jabe dah lepa pe pergi nak pergi mana. Sedap kau setengah-setengah. Wekai. Boleh jabe ambo kena lako dah ni. Sai wik lah. Orang tua sai mot amik dia. Murid kai baju ayah dia tu mai lepa mai tak dapat moh. Gilah nak pergi mana. Nak beri ni berapa ratus orang lah pergi. Dia nak murid doa. Tu akhirat esok tak ada dah macam ni buapa. Semua kita tak ada sifat cemburu, tak ada deki gi mari, tak ada berdenai gi mari, tak ada aketik gi mari dah. Patu hamba pun dah sepanjang sebelah tengah dah sejak tengah dah mau kecek. Nak kan? Pasal puas lah kan? Pada nampak mana nampak dah gitu dah. Tapi boleh lagi deh. InsyaAllah mau minta sekadar ni saja. Daripada guna. Aku kru kaksa kita cukup dah kru asal deh. InsyaAllah mintanya amo minta dengan apa kecek saat ni sikit sebanyak. Amo sendiri boleh buat amal. Lepas tu orang di repah ni pun boleh buat amal. Adik-adik semua minta jadi orang berjuruh. Minta jadi orang-orang yang baik. Jadi orang beriman, jadi orang solihah. Dan kita semua pun jadi orang solihah. Lepas tu kita, ingatlah pada pesan ni. Lepas tu kita akan terima hadiah pada Allah. Hadiah pertama tulis Salamun alaikum. Tibtum alaikum tibtum Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hadiah kedua Tuhan tulis udkhuluha bisalamin aminin. Hadiah yang ketiga Tuhan tulis azhabtu ankumul humuma wal ahzan. Dan pula hadiah yang keempat udkhuluha bisalamin aminin. Dan hadiah yang Allah Ta'ala tulis yang kelima pada ahli syurga wa zawwajnahum bihurin 'ain. Aku nak memperkahwinkan ahli syurga ni dengan anak-anak bidadari. Semua kita minta selamat, minta sejahtera di dalam tahun baru selepas pada raya ni. Alhamdulillah, minta ambo selamat, orang kampung selamat, ibu bapa dan pula guru-guru, kru dan PO semua, atau email untuk kontak dan pula kamakan semua, ada ahli kampung jawatan semua, jawatan kuasa yang ada dalam kampung semua. Ambo mintanya Allah Ta'ala wib jaya patu kalau ni tu minta mengeluarkan lusik-lusik yang berapa yang ada punapa. Lusik atau bit sini ada punapa. Lagi pula ada positifah. Lagi pula timbulkan budak-budak yang juruh-juruh dan orang-orang yang terbaik. Lepas tu apabila nak timbul budak juruh ni, kita kena ambil akhlak-akhlak Rasulullah. Kita ambil pakar di budak-budak kita. Jumpa Assalamualaikum. Maka kita jawab Waalaikumsalam. Masuk bab itu ajalah Assalamualaikum. Ada seorang budak ngaji satitam. Lepas tu pindah pergi ngaji tik sebanhan ibu. Lepas tu ada satu ketika guru tu hantar surat kungkru hantar surat kok ya. Dia kata anakmu ni jadi kaca lah. Anakmu main Maria. Banyak orang tua yang pun masuk pelik ngaji satitam lah. Ngaji satitam. Lepas tu jadi orang tua yang masuk pelik. Anak yang ni Maria tak boleh. Klik rumah salam. Semua Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pucuk tangan orang tua dekat kata. Anak yang tak ada Maria kok mana. Satu hari orang tua yang pergi sekolah Tik Sabanha. Anak yang ni tak molek kat mana. Tak kena kok mana dengan guru-guru tamai Maria. Kemudian dia tengok, ya tak anak dia pandai duduk nusuk jauh tengok anak dia. Dia tengok anak dia tu demo lain tu, sawadikap. Sawadikap. Masuk sekolah kan. Tapi anak dia lekak tak lain. Dia tak say sawadikap.
Sebab dia biasa di satitam Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oh ni tak ada maraya. Tak ada sawadikap. Tapi hak ni tak ada apa kita pergilah. Tapi hak kita tu kita jangan tinggal. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Lepas ajar doa-doa kepada anak-anak. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas tu kita tambah pula belum nak makan nak selamat, tambah selawat 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah kita duk makan tu, nah wasa sepenuh ni ataupun berdawa setengah kita kata alhamdu wasyukru. Alhamdu wasyukru. Alhamdulillah wasyukrulillah. Dah, itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah makan, kita makan dengan tangan. Nak makan tangan kanan. Jangan aja tangan kiri, tangan kanan. Pas sudah makan sunah Nabi, nah ya gapo jilat tangan. Nabi jilat tangan. Tapi kok kita wasa hina ni. Jilat tangan kita wasa hina. Demo cuba kita tengok di Malaysia, Pak Presiden Perdana Menteri makan tangan semua, tak makan dengan sudu. Pak Perdana Menteri nayuk Ratna Menteri ke Kesuan Mahathir ke Kesuan Pengadaan Kelahong ke makan nasi dengan tangan belakang. Lepas tu sudah makan nasi tu demo jilat. Ya kerana sini ni Nabi ya katanya ketika kita makan dengan tangan dan kita isap tangan kita, ya tubik satu san di kuku kita ni, hak tu jadi. Tapi kita kaji kita tak kaji, tapi Pak Bomo sudah kaji, ya tubik satu san ni untuk nak mudah hacur makan ni di dalam perut kita. Tapi kalau kita pergi makan dengan sudu, san hak duk dalam perut kita ni ya lama hacur. Itulah membawa pada kepak ataupun kepak perlayan, sebab benda tu tak ada. Dah, sebab tu makan basuh pinggan molek, basuh tangan, molek. Dah. Lepas tu alhamdulillah. Itulah bapa nak uyak sikit sebanyak pada adik-adik dan pada orang tua kita. Insya-Allah kita beramal. Penting beramal bapa. Sikit tak apa, beramal semua. Pagi maya subuh, maya sunat subuh. Lepas dah tu baca Quran Esta, baca Yasin, baca Waqiah. Lepas tu kaki maya Isyraq, maya duha. Nabi kata kutibat lahu hajjun wa umratun kamilatain. Siapa yang nak pala haji, nak pala umrah, tapi nak pergi Mekah tak lagi duit tak ada. Nak pergi Mekah lah ni 205, 207. Dua orang kena jadi 500,500 juta. Nak pergi Mekah tak lagi. Tapi nak buat ke mana? Nak pergi dapat di pala haji weh, nak pergi dapat di pala umrah. Gawa. Bangun pagi semaya subuh, sunat subuh, lepas subuh duduk start atas jadah, baca wirid, baca yasin, baca waqiah, berdoa sampai hatta tatlu asyamsu qadra ramhi, hingga matahari naik segala. Lepas tu kita semaya duha, usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Maya duha. Lepas pada tu doa, Allahumma inna duha duha'u wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama, jika ada rezekiku di langit ya Allah, fa anzilhu, minta muat turun. Wa in kana fil ardi, jika ada rezeki di bumi, fa akhriju, minta muat tu baik ya Allah. Wa in kana fil bahri, kalau rezekiku ada di laut, fa atlihu, minta muat nak ya Allah. Wa in kana ba'idan, jika rezeki itu jauh daripada kau ya, fa qarribahu, minta muat dekat ya Allah. Dekat. Wa in kana qalilan, jika rezekiku sikit ya Allah, fakassirhu, minta membanyak. Lepas tu orang ni Nabi kata kutibat lahu hajjun wa umratun kamilatain. Nabi ulang 3 kali. Orang ni dapat pahala haji dan umrah. Insya-Allah pakak gi buat amal dah. Apa amal tu buat amal tu, pak ibu apa tu. Lepas tu asal malah nak waktu, klik tengok muka orang tua. Kalau malah hari ni tak ada orang sunat subuh. Tak ada nak wirid pas subuh. Tak ada nak sembahyang dua. Pergi klik tengok muka orang tua kita. Kalau orang mana orang tua tak ada lagi, tengok orang tua, pergi peluk orang tua, dekat orang tua, siung orang tua. Dah, saya orang tua. Orang ni pun bila dia dekat orang tua, dia siung orang tua, tengok muka orang tua dengan syafaqah, dengan mahabbah, mawaddah, Allah Ta'ala beri pahala haji umrah kat bagi dia. Bagi tak ada kena buat, kita tengok muka orang tua. Ni muka orang tua mau tengok. Dah. Ada tak ngaku mok lu teruk tu ni. Sekadar tu dulu ibu apa dah. Puak-puak malah hak lain lagi. Pagi-pagi tengok Quran boleh pahala dah. Tengok Quran je, bukan Quran tengok. Boleh pahala. Lepas tu kalau ada apa tepi rumah kita tengok muka orang lain, boleh pahala. Tengok senyum orang lain ni, boleh pahala dengan tak ada kena buat amal. Tengok Quran tak ada kena tengok, tak ada kena buat amal. Tengok muka orang tua, tak ada kena buat amal.
Tengok saja boleh pahala. Kalau pok duk Mekah tak ada tawaf tengok Baitullah. Oh jangan Baitullah weh. Hebat Baitullah. Boleh pahala juga tengok Baitullah dengan tak ada buat amal ibadah. 2 3 4 perkara ni tengok dengan tak ada kena kata Allahu Akbar. Ataupun ambil duit lepas cek pergi sedekah. Tengok muka orang tua kita dengan senyumin, dengan kasih sayang dekat orang tua, lepas tu pahalanya seperti buat haji ke Mekah. Dah. Tengok muka orang alim dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok orang alim dapat pahala, Kaabah pahala, tengok Quran. Dah, insya-Allah. Pegang Quran tik. Dah. Ni Quran kan kat tok susu-susu deh tamari. Siapa nak habis kabut tahiyah. Kalau tu dulu insya-Allah ibu bapa amah harap maaf kalau kasar kira dah. Kasar cakap kasar kampung ini hidup sungguh hati demo tu minta maaf lah. Dia masuk dah cicai demo tu kasar bapa kecil gini. Tak apa bapa minta maaf. Lepas tu tak sini tak di muka lepas ni lah. Dah ambil hak molek daripada Allah, hak tak molek daripada nafsu amah sendiri. Dah, lepas tu amah minta boleh buat amal. Tu ya. Kita ceramah di hari ni kita tak ada nak apa ni. Nak uwi kita boleh buat amal, orang dengar pun boleh buat amal. Lepas tu bakat-bakat buat amal untuk berjaya, untuk kita nak bertemu dengan Allah. Tak ada buat kan orang lain nak temukan Tuhan lakon ni. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qalu kata mereka itu inna lillahi, kami semua bagi Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan pulang klik ke Allah. Lepas tu buat amal kerana Allah, nak klik jumpa dengan Tuhan. Pasal apa dia muka lak akhirat esok. Tengok daripada masa. Cerah muka dia weh. Supa dengan bulat. Lak. Buat ni dia buat apa tak dunia? Dia semaya tak tinggal. Dia semaya tak gaduh dengan orang. Dia tak kata ke orang. Dia sedekah semua. Muka dia tu lak. Supaya spotlight lah. Lebih pada spotlight lagi. Dah. InsyaAllah pada tu dulu. Dan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita doa sikit.